Pilihan Raya di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Muhammad Farish bin Muhammad Fazir daripada 4-1 akan mengenalkan kepada anda tentang pilihan raya di Malaysia. Sebelum itu, terdapat 4 persoalan kajian yang ingin saya bangkitkan. Pertama, A. Menghuraikan latar belakang pilihan raya. B. Menghuraikan proses pilihan raya 1955. C. Menghuraikan perkembangan sistem pilihan raya di Malaysia. Dan akhir sekali D. Menjelaskan kepentingan pilihan raya. Saya menjalankan kajian kerja khusus sejarah ini bertujuan untuk mengkaji sistem pilihan raya di Malaysia. Melalui kajian ini, saya dapat memenuhi beberapa objektif kajian seperti berikut. Yang pertama, saya dapat mengenali latar belakang pilihan raya di Malaysia. Yang kedua, saya dapat mengambil iktibar daripada kejadian yang telah berlaku semasa pilihan raya serta mampu membentangnya. Yang ketiga, saya berpeluang mengetahui proses pilihan raya dan mampu menghurainya di khalayak ramai. Dan yang terakhir sekali, saya dapat menguasai kemahiran menganalisis bahan. Mari kita mulakan dengan persoalan kajian yang pertama, iaitu menghuraikan latar belakang pilihan raya. Pilihan raya diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil yang akan membentuk sesebuah negara itu. Pilihan raya merupakan amalan demokratis yang dilakukan oleh negara demokrasi seperti Malaysia, tanah air kita. Pilihan raya bermula dengan pilihan raya Majlis Perbendaraan, pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum. Pilihan raya umum yang pertama telah pun diadakan pada 1955, Julai 27. Pada masa tersebut, sebanyak 52 orang dipilih untuk mengikuti Majlis Perundangan Persekutuan. Pilihan raya Majlis Perbandaran yang pertama diadakan di Georgetown, Pulau Pinang pada tahun 1951. Hari pendaftaran pemilih diadakan selama 6 minggu, manakala pada tahun 1954, pilihan raya peringkat negeri telah pun dilaksanakan. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan UMNO MCA telah memenangi sebanyak 226 kerusi daripada 268 kerusi. Secara tidak langsungnya, hal ini menunjukkan kerjasama semua kaum dalam memilih pentadbir mereka. Seterusnya, persoalan kajian yang kedua, menghuraikan proses pilihan raya 1955. Terdapat banyak prosedur yang perlu dijalani agar dapat mewujudkan sebuah pilihan raya yang sistematik. Selepas Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, diikuti dengan pengunduran tentera Jepun dari Tanah Melayu, semangat nasionalisme di kalangan rakyat tempatan amatlah ketara. Pada 1 Februari 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya telah dibentuk dengan 46 orang ahli. Tugas jawatan kuasa ini adalah untuk mengkaji hal ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Proses pilihan raya terbahagi kepada 7 fasa. Yang pertama, terbentuknya Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan dan ianya telah berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya. Yang kedua, rang undang-undang diluluskan pada Ogos 1954. Yang ketiga, pendaftaran pengundi. Yang keempat, penamaan calon. Yang kelima, kempen pilihan raya. Yang keenam, mengundi. Yang ketujuh, pengiraan undian. Dan yang terakhir sekali, yang ke-8, pengumuman keputusan. Persoalan kajian yang seterusnya ialah perkembangan sistem pilihan raya di Malaysia. Pada awal tahun 1951, rakyat Tanah Melayu dikejutkan dengan satu sistem yang dikenalkan oleh kerajaan, iaitu sistem pilihan raya yang bertujuan agar dapat rakyat menentukan pemimpin mereka. Namun begitu, tahun demi tahun, banyak perkembangan yang dapat kita perhatikan. Antaranya ialah wujudnya parti-parti baru. Hal ini menunjukkan sudah banyak bentuk pemerintahan yang ingin dijalankan oleh parti-parti tersebut. Selain itu, perkembangan yang agak ketara ialah dari sudut cara mengundi. Sebagai contoh, pada tahun 1955, 27 Julai, kotak mengundi merupakan kotak yang diselubungi dengan warna hitam. Manakala
Pada era ini, kotak mengundi telah pun ditukar menjadi kotak lut sinar plastik agar dapat dilihat dalaman kotak tersebut serta mengelakkan timbulnya kontroversi. Akhir sekali, semasa menjalani kempen mengundi pada era ini, majoriti daripada parti menggunakan bendera untuk dikibarkan dan dipacak di serata tempat. Namun begitu, tahukah anda, pada zaman dahulu, mereka menggunakan poster ataupun lukisan. Ini menunjukkan betapa unik dan kreatifnya orang dahulu kala. Persoalan kajian yang terakhir ialah menjelaskan kepentingan sistem pilihan raya. Pilihan raya merupakan satu kaedah untuk rakyat bagi mengundi siapakah yang ingin mereka jadikan pemimpin dalam sesebuah negara itu. Terdapat banyak faedah yang dapat kita teladani daripada kejadian pilihan raya tersebut. Namun begitu, apakah faedah tersebut? Yang pertama, pilihan raya merupakan satu bentuk komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Hal ini jelas kerana rakyat dapat menyuarakan hasrat mereka kepada pemimpin. Di samping itu, pilihan raya yang dijalankan dengan kasih sayang dan bermoral dapat mengukuhkan ukhuwah di antara masyarakat berbilang kaum dan agama, kerana mereka boleh duduk dan bersembang tentang pendapat politik dan sebagainya. Akhir sekali, konsep pilihan raya ini dapat mewujudkan insan yang bertanggungjawab ke atas negara sendiri. Hal ini demikian kerana apabila rakyat mengundi dengan hati yang tulus, secara tidak langsungnya ini menunjukkan keprihatinan rakyat dalam memilih pemimpin yang akan memajukan negara mereka dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Sebagai kesimpulan, saya amat bersyukur kerana dapat menyelesaikan kajian tentang pilihan raya di Malaysia, Tanah Melayu, dalam tempoh yang telah ditetapkan. Sepanjang menjalankan kajian tersebut, banyak ilmu pengetahuan, pengajaran dan nilai positif yang telah saya pelajari. Selain itu, saya juga dapat menguasai beberapa bidang, antaranya bidang penyelidikan, bidang berfikir aras tinggi, kebat, bidang menganalisis dan bidang menulis laporan. Hasilnya, saya dapat merumuskan bahawa sistem pilihan raya amatlah penting bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab. Ianya turut memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan masyarakat yang aman dan harmoni. Dengan ini, tercapailah matlamat kerajaan bagi melahirkan masyarakat yang gemilang dan terbilang. Mengundi di sekolah kami di SMK Bandara. Sekian, terima kasih. Oke, jom. Itu sahaja dari saya, Muhammad Farish bin Muhammad Fazir. Sekian, terima kasih.